testing insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Sekali lagi 4 hari berturut-turut kita bersiaran yang berkenaan dengan operasi Taufan Aqsa, iaitu satu operasi yang sekarang sedang berlaku, yang mana daripada operasi ini kita telah melihat berbagai perkara timbul, sama ada perkara itu perkara yang kita nampak baik ataupun yang kita nampak buruk. Dan kita telah melihat bagaimana perkembangan semasa, keadaan masih lagi hangat, masih lagi panas, masih lagi ada pertempuran-pertempuran yang berlaku di Palestin, sama ada di sekitar Gaza, dan kita rasa sekarang ini berkemungkinan dia akan merebak sampai ke Masjidil Aqsa, dan kemungkinan besar juga akan merebak sehinggalah ke luar daripada Palestin. Jadi inilah yang kita bimbangkan dari sudut kekejaman yang berlaku kepada orang-orang yang Islam, yang berada di kawasan-kawasan yang penuh dengan orang yang tidak berfikiran secara rasional. Walau bagaimanapun, insya-Allah peperangan ini adalah merupakan salah satu daripada peperangan yang sebenarnya tidak dapat dielakkan. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi sedikit peperangan ini, berkenaan peperangan ini, dan insyaAllah kita akan melihat kepada beberapa perkara berkenaan dengan perkara yang penting yang sedang berlaku, yang kita nak sama-sama merasakan bahawa sesungguhnya apa yang berlaku ini adalah merupakan sebahagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan dengan apa yang kita telah pun berbincang daripada beberapa hari yang lepas, iaitu berkenaan dengan perlawanan ini. Hakikat perlawanan ini sebenarnya bukanlah antara Hamas yang nak mempertahankan mempertahankan Gaza sebagaimana sebelum ini, tetapi hakikat perlawanan ini adalah merupakan di antara pihak Hamas dan juga pejuang-pejuang Palestin yang lain yang mahu mempertahankan Masjidil Aqsa, kerana mereka telah melihat bagaimana Masjidil Aqsa telah pun dicerobohi, dicemari dengan perayaan-perayaan Sukkot, hari raya Sukkot, yang mana hari raya itu disambut oleh orang Yahudi yang sepatutnya lebih kurang 7 hari, tetapi mereka telah panjangkan sehingga ke 21 hari. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada berbagai teori yang telah diketengahkan kepada kita, kepada awam umum. Jadi kita nak melihat sebenarnya apa pun teori-teori yang disebut, sama ada kita ini mungkin terperangkap ke, kita apa sebagainya, tapi daripada pemerhatian saya dan kawan-kawan, kami melihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini tidak dapat dielakkan.
iaitu bagaimana pertembungan yang berlaku di antara kita kata sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin bersama-sama dengan bangsa Yahudi, iaitu bangsa yang mengamalkan kejahatan-kejahatan Zionis ini, tidak dapat dielakkan. Kenapa tidak dapat dielakkan? Kerana sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini, perkara yang kita nampak seolah-olah Israel mahu menyerang Gaza, yang kononnya dikatakan bahawa Gaza itu adalah merupakan kita kata markas kepada Hamas. Jadi dia kata kita nak perang Hamas, maka nak perang Hamas kita kena bom Gaza. Ini disebut oleh pimpinan-pimpinan Yahudi. Dan kemudian daripada situ kita melihat mereka bukannya mensasarkan serangan-serangan kepada ketenteraan Hamas ataupun sebagainya, tetapi mereka mensasarkan serangan kepada rakyat jelata. Rakyat jelata yang mengakibatkan ramai yang terkesan, sama ada terbunuh, kecedera dan sebagainya. Dan kita melihat juga bagaimana sasaran mereka menyerang masjid, rumah-rumah penduduk, dan hospital, sekolah-sekolah. Hampir semua tempat, yang tidak ada tempat pun yang terselamat daripada serangan pihak rejim. Jadi kita kata, ini mungkin kita kata terpaksalah berhadapan bila dah kita lawan dia. Dia pun lawan lah, dia pun buat lah, dah tahu dia jahat, kenapa buat macam itu. Itu ada orang cakap gitulah. Tapi saya nak menyatakan di sini, hakikatnya sebenarnya mereka bukan mensasarkan Palestin. Sebab Palestin ni dia dah jajah dah. Mereka bukan mensasarkan Gaza. Mereka bukan mensasarkan Hamas. Mereka bukan mensasarkan apa yang dikemukakan oleh pihak media. Tapi sebenarnya mereka mensasarkan Masjidil Aqsa. Itu yang sebenarnya. Jadi sebab itulah, sama ada berlaku perang atau tidak berlaku perang, mereka tetap akan mensasarkan Masjidil Aqsa. Kalau sekiranya tidak berlaku perang, katalah apa yang berlaku pada hari ini diam saja. Kita dah sebut dah bagaimana mereka telah melaksanakan jenayah demi jenayah, membunuh, merampas, merompak dan sebagainya. Dan mereka telah mencemari dan mencabuli kehormatan, keberkatan Masjid Al-Aqsa. Dan mereka telah buat macam-macam. Jadi sekiranya lah pihak Palestin, pejuang-pejuang Palestin, pejuang-pejuang Masjid Al-Aqsa yang sekarang ini berdiam diri, diam aja. Biarlah dia nak buat apa pun, dia ada kuasa, dia ada kemampuan, tenaga. Kalau kita lawan nanti kita mati, kalau kita lawan nanti kita kalah. Kalau kita lawan nanti kita yang sengsara, kita yang derita, maka kita biarkan sahaja. Maka apa akan berlaku? Yang akan berlaku sebagaimana yang telah saya sebut banyak tahun yang lepas. Dan kita telah melihat pun kronologi dan step by step, langkah demi langkah yang telah mereka buat, iaitu mereka ingin menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai perkara yang sebagai Solomon Temple, ataupun disebut oleh orang Nasara sebagai the third temple. Mereka menyebut sebagai temple yang ketiga yang nak dibina, yang dinamakan sebagai Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman. Dan di sini kita lihat, kalaulah katakanlah orang Palestin semua diam, biarlah tak apa, dia nak buat apa pun buatlah, dia ada kuasa, dia ada senjata, dia ada sokongan daripada ramai dan sebagainya, maka kita kata tak apalah, biarkan sahaja. Kalau tidak nanti kan kita kena macam sekarang, mati banyak, hospital kena bom, sekolah kena bom, kena kepung, kena bagai-bagai. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang mereka lakukan itu ialah untuk merampas Masjid Al-Aqsa. Bagaimana? Mereka akan memulakan dengan perayaan Sukkot ini. Perayaan Sukkot ini dimulakan dengan macam mana dimulakan? Dimulakan dengan dia memasukkan kita kata rakyat dia tu pergi ke Masjid Al-Aqsa. Secara purata yang kita dapati lebih kurang 1,000 orang sehari masuk, pelancong-pelancong, orang tempatan, pakai pakaian yang berbagai-bagai, bergelak ketawa, menjerit-jerit, menyanyi-nyanyi, minum arak, minum apa, bawa jalan-jalan makan sebagainya, dan melakukan perkara-perkara yang mencemarkan kesucian Masjid Al-Aqsa itu di dalam masjid, di luar masjid, semua tempat dia pergi. Dan kemudian mereka telah pun menetapkan masa-masa tertentu
hari-hari tertentu untuk orang Yahudi beribadah di masjid. Ada masa sekian, yang ini untuk orang Yahudi masuk. Orang Islam tak boleh masuk. Orang Islam boleh masuk sekian masa aja. Boleh masuk sekian hari saja dalam seminggu. Jadi sebenarnya apa yang mereka buat pada hari ini ialah untuk merubah Masjidil Aqsa kepada the third temple. Tempat ibadah antarabangsa. Jadi sekiranya kita berdiam diri, maka mereka akan buat yang itu. Sebab itulah sasaran mereka. Itu yang mereka nak buat. Jadi maknanya kita buat ke kita tak buat apa-apa ke, tetap dia akan buat terbaik. Jadi yang pertama, option yang pertama, maka kita membiarkan sahaja Masjid Aqsa dicemari, dicerobohi, dikotori, dihina, dia datang, dia ludah kat dalam masjid, dia ludah dekat Quran, dia menghina Islam dan sebagainya, dia menghina Nabi SAW dan sebagainya, maka kita pun diam saja, tetap mereka akan merampas Masjidil Aqsa. Bagaimana cara mereka merampas Masjidil Aqsa? Setelah mereka dapat membahagi-bahagikan masa untuk ibadah, orang Islam sekian-sekian jam, orang Islam sekian-sekian hari, orang Yahudi sekian-sekian jam, sekian-sekian hari, orang-orang Kristian pula sekian jam, sekian hari. Begitu juga dengan orang agama lain yang nak beribadah, boleh ibadah. Maka sekiranya berlaku begitu tanpa perlawanan, tanpa penentangan daripada orang-orang Palestin, maka nombor satu, Allah SWT tidak akan menurunkan rahmatnya dan barakahnya kepada umat Islam. Kerana membiarkan pencerobohan bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel supaya mereka masuk ke dalam tanah yang telah disucikan, iaitu Baitul Maqdis, untuk membebaskan daripada Jabbarin, orang-orang yang menguasai pada masa itu. Maka Allah menghukum mereka dengan hukuman 40 tahun sesat di padang pasir. Dia kata, kamu masuklah Musa dengan Tuhan kamu, kami duduk kat sini tunggu. Jadi Allah izin sesat 40 tahun. Allah hukum. Kenapa Allah hukum? Kerana mereka tidak mengikut perintah Allah. Kataballah. Allah telah memfardukan kepada Bani Israel untuk masuk dan mempertahankan Masjidil Aqsa pada masa itu. Jadi ini senario nombor satu. Jadi kita rasa tak adalah apa-apa. Jadi yang apa yang berlaku ialah maka proses normalisasi, proses pengambilan Masjidil Aqsa akan menjadi mudah, akan menjadi senang. Lebih mudah, lebih senang sebab orang Islam semua peluk tubuh. Tunggu dan lihat. Tunggu dan lihat. Kita kena ada solusi keamanan. Kita kena ada solusi yang baik. Maka tunggu saja akhirnya Masjidil Aqsa diruntuhkan satu demi satu. Dan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang yang tidak mempertahankan Masjidil Aqsa sebagaimana yang telah digambarkan di dalam Al-Quran, 40 tahun dihukum. Okey. Senario yang kedua ialah berlakunya kebangkitan macam mana yang berlaku sekarang. Ini saya nak sebut pilihan yang ada pada umat Islam. Sebab ramai dia sebut macam-macam ni. Macam-macam. Saya bukan nak jawab soalan-soalan mereka. Saya nak masukkan dalam pemikiran kita sama-sama dan dalam pegangan hati kita bahawa yang kita buat ni adalah mengikut syarak. Mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua ialah berlakunya pencemaran, berlakunya pencabulan, berlakunya penghinaan, berlakunya berbagai perkara. Sehingga sebenarnya mereka nak merampas Masjidil Aqsa daripada orang Islam secara yang halus, iaitu cara dia bagi-bagikan. Ini masa untuk orang Yahudi semayang, ini masa untuk orang Islam semayang, ini hari orang Islam, ini hari orang Yahudi, ini hari orang Kristian, ini hari orang Hindu pula kalau nak semayang kat situ, orang Buddha nak semayang, semua pakat boleh berlaku. Maka kita lihat sekiranya berlakulah perkara-perkara begitu dengan mudah, maka sudah tentu semua mereka yang hidup di zaman itu ketika masjid dirampas, sehingga masjid dijadikan tempat untuk ibadah, rumah ibadah bangsa-bangsa musyrikin ini, maka sudah tentu semua yang ada yang tidak ada penentang akan dilaknat oleh Allah. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Kita nak bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surah Al-Maidah ayat 78. Apa Allah gambarkan? Dilaknat orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. Yahudi daripada Bani Israel yang telah dilaknat dalam kitab-kitabnya daripada lidah Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud AS melaknat Bani Israel yang melakukan kejahatan. Dan juga daripada lisan Nabi Isa ibn Maryam, disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Disebabkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Jadi begitulah, mereka yang tidak teringin, tidak terasa, tidak prihatin untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, kemungkinan besar mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana memang perintah Allah supaya kita menjaganya. Ini menjaga sebahagian daripada akidah. Jadi sebab itulah kita lihat, maka apabila kita memilih untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk menjadikan Masjidil Aqsa ini sebagai tempat untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, orang beriman yang berakidah, sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata dia? Dia kata sesungguhnya tanah haram ataupun kata tanah suci ini, iaitu Baitul Maqdis ini adalah merupakan tanah wakaf umat Islam, wajib dipertahankan. Ini kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia kata kerana dipertahankan, bukan hanya sekadar kita pergi melawat, menziarah, puas hati dah. Hari ni kita, saya dah pergi ziarah Masjidil Aqsa, lepas tu saya dah buat umrah daripada Masjidil Aqsa, saya dah buat haji daripada Masjidil Aqsa. Ada fadilat yang tertentu, ada kebaikan yang tertentu. Kita berpuas hati, kita berziarah, saya dah bergambar dah dekat Dome of the Rock, saya dah bergambar dah tempat mana Nabi menambat buraknya, tempat Nabi naik ke langit, tempat Isra' dan Mi'raj, saya dah bergambar, dah pergi. Gembira kita dapat pergi Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Masjid Al-Aqsa sedang dijajah. Masjid Al-Aqsa sedang dirampas. Dan kita pergi ke sana pun dengan kita membayar duit kepada Yahudi yang digunakan duit itu untuk menghancurkan umat Islam. Jadi kita rasa gembira, sedangkan rupa-rupanya duit yang kita gunakan, yang kita beri kepada mereka tu sebagai bahan untuk kita kata kos-kos melawat, ziarah Masjid Al-Aqsa sebenarnya, rupanya duit itu digunakan untuk nak menghancurkan umat Islam. Jadi kita tak perasan. Kita ingat kita dah pergi dah, okey dah. Rupanya bukan begitu. Allah bukan perintahkan kita pergi ziarah semata-mata, pergi tengok semata-mata. Allah memerintahkan kita mempertahankan. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya oleh Aus bin Shaddad, dia kata apa? Ya Rasulullah, apakah yang kau perintahkan kepada kami? Apakah yang kau perintahkan kepada kami setelah engkau meninggalkan kami? Ketika Rasul SAW dalam keadaan tenat, sakit, nak sembahyang pun dia tak larat dah. Nabi bagi Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jadi Nabi keluar solat sahaja, lepas tu balik semula, masuk rehat sebab dah sakit sangat, menggigil panas. Bila tengok Aus bin Shaddad radhiyallahu anhu melihat, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sekiranya engkau telah meninggalkan kami, apakah yang kau wasiatkan pada kami? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak suruh pergi Masjidil Haram, pergi iktikaf kat sana, sembahyang kat sana, tawaf kat sana. Nabi tak suruh kita duduk dekat masjid Nabi dan iktikaf kat sini, ni 1000 kali ganda, yang itu 100,000 kali ganda. Nabi tak suruh kita buat apa? Apa perkataan Nabi? Bila aku dah mati, lebih kurang begitu, bila aku dah wafat, alaikum bi baitil muqaddas. Alaikum bi baitil maqaddas. Hendaklah kamu bersama-sama dengan Baitul Maqdis. Dan maksud bersama-sama di sini bukanlah maknanya kita bersama-sama kita pergi ziarah, tengok, ambil gambar sebagainya. Kan, tetapi bersama-samanya kita membebaskan Baitul Maqdis daripada pencerobohan, daripada pencabulan, daripada penghinaan yang berlaku ke atas Masjid Al-Aqsa. Kita nak kena bebaskan daripada penjajah, perampas-perampas yang ada. Jadi akibat daripada hadis ini, maka Shaddad bin Aus telah pergi berhijrah ke sana. Bila Nabi wafat, dia pergi ke sana dan keluarganya duduk di sana. Dan dia melihat, bersama-sama nak melihat apakah yang ada pada masa itu, duduk di bawah, bukan di bawah Islam lagi. Nak sebut kat sini, bagaimana yang berlaku ialah okey,
Kita kata nombor satu, kita duduk diam, berpeluk tubuh, biar saja berlaku dengan mudah sekarang ni. Yang kedua, yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita di Palestin, kita kena mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Maka apabila kita kata kita mempertahankan Masjid Al-Aqsa, maka sudah tentulah kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan macam mana yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ramai yang terkesan, ada yang terbunuh syahid fi sabilillah, ada yang sakit, ada yang cedera parah, ada yang kehilangan rumahnya, ada yang kehilangan masjidnya, ada yang kehilangan sekolahnya, ada yang kehilangan hospital, habis, tak ada tempat. Kata sahabat saya, Syekh Ahmad Hussein, dia kata apa? Tak ada tempat di Gaza yang mana kita boleh berlindung. Semua tempat boleh jatuh bom atasnya. Maka di sini kita lihat, oh kalau begitu susahlah. Bagaimana kita ni nak buat? Dari sinilah pada malam ini saya ingin menyatakan bahawa hakikat peperangan ini, hakikat perlawanan ini bukan hakikat nak selamatkan orang Palestin, bukan hakikat nak selamatkan Gaza, bukan hakikat nak selamatkan harta benda dan tanah-tanah yang ada. Kerana kalau itulah, maka dari dulu lagi mereka dah berperang. Tetapi apakah hakikatnya? Hakikatnya lah untuk nak mempertahankan, membebaskan Masjidil Aqsa. Dan apabila ini menjadi tumpuan, yang mana kalau kita tidak lakukan perkara yang begini, maka sudah tentulah kita akan mendapati bukan sahaja Masjid Al-Aqsa akan ditukar menjadi rumah ibadah dengan senang, dengan lenang, tak ada apa-apa. Yang lebih teruk lagi, kita akan termasuk segolongan macam mana yang berlaku kepada Bani Israel sebelum ini. Kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazbillah min zalik. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya nak sebut sini bagaimana inilah perancangan mereka. Jadi sama ada kita melawan atau kita duduk diam, maka tetap sama sasaran mereka sebenarnya ialah Masjidil Aqsa. Jadi mereka nak buat Masjid Aqsa. Sebab tu kita tengok hari ini, walaupun dia bom di kita kata di di Gaza, tapi tetap mereka terus keluar, berjuang terus. Terus berjuang. Berasaskan kepada kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan sebelum ini. Jadi sebab itulah kita melihat bagaimana mereka telah pun melakukan perancangan-perancangan. Saya bacakan sikitlah apa yang saya tulis di sini dalam nota saya, bagaimana mereka telah pun melaksanakan perancangan-perancangan untuk membahagi-bahagikan masa-masa, hari-hari tertentu untuk agama yang berbeza. Maknanya Masjid Al-Aqsa bukan lagi masjid. Dia tak panggil masjid dah, dia panggil rumah ibadah. Rumah ibadah ni bahasa orang putih apa? Temple. Temple. Kita kata kan gereja, sinagog. Dia boleh menjadi kuil, dia menjadi masjid, campur-campur semua. Rumah ibadah untuk agama yang berbeza. Dan inilah sebenarnya perancangan mereka, sama ada kita lawan ke, tak lawan ke, mereka akan tetap melakukan perkara tersebut. Yang berbezanya, apabila kita lawan, kita mempertahankan hak, kita menegakkan keadilan, kita menegakkan kebenaran, maka kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat rahmat dan barakah Allah. Bagi mereka yang membiarkan sahaja perkara yang berlaku, maka kita bimbang akan termasuk dalam golongan mereka yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam firman-firman-Nya, ayat-ayat yang pernah kita baca. Dan di sini kita lihat bahagian perancangan itu untuk menukar fungsi Masjid Al-Aqsa kepada Haikal Sulaiman, iaitu Solomon Temple, berdasarkan kepada perjanjian Abraham Accord yang telah pun ditandatangani, dimulai oleh UAE dan Bahrain pada tahun 2020. Mereka dah tanda tangan dah untuk menerima Arab Israel gabungan dan persekutu atas nama apa digambarkan, atas nama agama Ibrahim. Dan inilah perkara yang mereka sedang lakukan pada masa ini, di mana beberapa negara Arab lain dah mula bersama, dan yang paling terdekat sekali ialah apa yang digambarkan sebagai Saudi Arabia. Jadi bila Saudi Arabia menandatangani sebagai sekutu kepada Israel, maka komplitlah tiga tanah haram bukan lagi dijaga oleh orang-orang Islam, tetapi duduk di bawah kuasa Zionis secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi kita melihat macam mana halusnya perancangan mereka. Mereka nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa, tak boleh. Sebab kalau diruntuh, bangkit orang Islam, lawan. Kenapa mereka runtuhkan? Jadi mereka buat sesuatu. Jadi sebab itulah apa yang akan berlaku,
selepas ini kemungkinan mereka akan menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai sasaran. Tiba-tiba meletup aja Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba runtuh aja bahagian sini, bahagian sana Masjid Al-Aqsa. Dan akhirnya mereka kata mereka terpaksa nak buat rumah ibadah yang baru. Dan inilah yang akan menjadikan Israel itu berkembang menjadi Israel Kubra, Israel Raya, yang akan hasil daripada proses normalisasi, proses melaksanakan kesatuan negara-negara Arab bersekutu dengan Israel. Bersekutu dengan Israel. Maka bila tiba pada ini, maka orang Islam akan sampai kepada kemuncak perpecahan. Ini yang dia nak, kemuncak perpecahan. Kenapa dia nak orang Islam berpecah? Dan perpecahan ni bukan sebab mazhab. Dia bukan lagi pecah sebab mazhab. Sebelum ni sebab mazhab. Mungkin sebab mazhab dia sudut ibadah, ada baca kunut, ada tak baca kunut. Tu boleh lagi. Mazhab dia sudut akidah, kan? Ada yang Syiah, ada yang Khawarij dan sebagainya. Ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang Syiah dan sebagainya. Akidah. Ini boleh lagi toleransi dari sudut kehidupan tu, tak bergaduh. Dia berpisah, Syiah ni tak bergaduh lagi, kan? Khawarij tak bergaduh lagi. Tapi bila berpecah dari sudut perjuangan, jihad, kemuncaknya yang asasnya ialah al-iman, at-taqwa. Bila berpecah dari sudut perjuangan tadi, maka umat Islam akan sampai kepada kemuncak perpecahan. Dan kemuncak perpecahan inilah yang akan membawa umat Islam kepada pergaduhan, yang membawa kepada pembunuhan, yang membawa kepada boikot, yang membawa kepada sesuatu yang luar biasa, iaitu umat Islam akan membunuh antara satu sama lain. Atas kenapa? Sebab perpecahan ni sebab perjuangan. Yang satu nak memperjuangkan Masjid Al-Aqsa supaya Masjid Al-Aqsa ini terus hidup, menang bersama dengan Islam. Yang kedua, mereka nak memperjuangkan agama-agama yang kata tak apalah, Masjid Al-Aqsa ni tak ada masalah apa, kita bagi je lah supaya adil kepada orang Yahudi sikit, orang Kristian, apalah salahnya mereka semayang tepi-tepi masjid tu sebagainya, kan? Dia akan jadi macam tu. Dia bukan saja macam tu sebenarnya, akhirnya dia akan membawa kepada perpecahan yang hebat, iaitu perpecahan agama dan akidah. Jadi akidahnya apa? Akidahnya boleh menerima agama lain. Boleh menerima agama lain, tak apalah, apa salahnya, dia bukan bunuh orang. Bill Gates bukan bunuh orang. Netanyahu bukan bunuh orang. Dia nak semayang kat situ je, apa salah kita semayang kat situ, kan? Maka pada masa itulah akan berlaku satu pertembungan, perjuangan yang digambarkan sebagai allazi barakna haulah, iaitu tempat yang penuh dengan barakah dan tempat yang penuh dengan perjuangan kepada sekitarnya, yang penuh dengan barakah. Jadi ini perkara yang kita nak kena lihat yang sedang berlaku. Inilah hakikat perlawanan sebenar. Dan bila kita menyaksikan perlawanan-perlawanan ini, maka sudah tentulah kita akan mendapati, kan, sebenarnya sama ada berperang ataupun tidak berperang, maka tetap sasarannya Masjid Al-Aqsa. Cuma orang yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa, orang yang mempertahankan perjuangan tadi, iaitu mereka akan mendapat barakah dan rahmat daripada Allah. Orang yang tidak memperjuangkan itu, maka kita bimbang mereka boleh masuk ke dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah, sebagaimana Bani Israel yang telah berlaku sebelum ini. Dan sebab itulah pada malam ini kita nak kena tengok akan hakikat. Inilah hakikat perlawanan. Jadi dan kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa Allah izin berlakunya perancangan mereka yang begini, dan kemudian selepas itu berlaku pula peperangan yang hebat yang sedang berlaku. Kita nampak dah ni sedihnya, takutnya, terancam sampai kita hari ini berpecah sama kita. Tak patutlah, patutlah. Kita kaitkan pula orang yang Ahlus Sunnah pula jadi Syiah pula. Kaitkan pula ini semua mesti Iran punya hal. Kaitkan pula ini mesti Syiah punya hal. Ini mesti kait dengan Imam Mahdi daripada Syiah ni, Asfahan nak datang ni. Jadi berbagai-bagai tuduhan, berbagai perkara menyebabkan kita berpecah sama kita. Kenapa? Kerana memang Allah Ta'ala nak menguji kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan dan puan Allah, pada malam ini kita nak melihat, saya sebenarnya dah bacakan beberapa perkara yang telah pun berkenaan. Semalam saya ceritakan tentang kenapa perkara ini boleh berlaku dengan kejahatan demi kejahatan, kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Israel dan rakyat Israel kepada umat Islam di sana. Dan kemudian kita pun telah mendengar bagaimana telah berlaku proses yang digambarkan sebagai pelaksanaan tindak balas
daripada Hamas, daripada pejuang-pejuang pembebasan Al-Aqsa, pejuang-pejuang Islam yang mana mereka telah masuk ke wilayah-wilayah yang telah pun diisytiharkan sebagai wilayah Palestin berdasarkan sempadan 1967 yang kita gambarkan semalam. Dan insya-Allah siapa yang tidak ikut semalam tolong dengar balik apa yang kuliah yang terakhir semalam supaya kita boleh sambung pada hari ini. Baik, jadi apakah seruan kepada umat? Apakah seruan kepada kita? Jadi apa di mana kedudukan kita? Apa yang kita nak buat sekarang? Adakah kita nak bersama, kita nak menjadi orang neutral? Tak apalah, kita diam ajalah, buat tak tahu ajalah. Kita nak jadi orang yang menentang pula. Ini semua ganas bagaimana yang disebut oleh media. Media kata ni pengganas. Ataupun kita nak jadi orang yang macam mana? Ini satu perkara. Saya nak membawa seruan-seruan yang telah diberi kepada kita melalui siaran-siaran yang telah diberikan, melalui tulisan-tulisan, melalui ucapan-ucapan. Saya petikkan beberapa perkara, beberapa poin untuk kita memahami apakah seruan kepada umat Islam. Yang pertama sekali, kita tak mahu menjadi orang sebagaimana Bani Israel, iaitu mereka yang telah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Muqaddis ataupun tanah yang disuci. Al-Ardul Muqaddasah. Al-Ardul Muqaddasah, itu bumi yang disucikan. Diperintahkan oleh Musa alaihissalam dengan perintah Allah, kataballah, Allah telah memfardukan kepada mereka masuk kepada Al-Ardul Muqaddasah, iaitu bumi yang telah disucikan, iaitu Baitul Maqdis. Masuk ke sana, duduk di sana, beribadah pada Allah, mempertahankan dia. Maka mereka kata, kan, anta wa rabbuka, kamu dan Tuhan kamu masuklah. Anta wa rabbuka, kamu Musa dengan Tuhan kamu masuklah. Masuk sana. Kami nak duduk sini tunggu apa berlaku. Sebab apa? Ada orang kuat, ada gangster kat sana. Ada Yahudi kat sini, ada bukan Yahudi lah, ada Zionis kat sana contoh. Bolehlah pergi. Maka Allah melaknat mereka. Maka sebab itulah kita mengambil satu sikap bahawa untuk kita bersama-sama dengan Al-Haq, untuk bersama-sama dengan tajdid, maka kita kena mengambil sikap menerima seruan-seruan yang dibuat. Yang pertama, supaya kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba nafsu, bukan menjadi hamba manusia, bukan menjadi hamba dunia. Maka sinilah kita lihat yang pertama, keputusan yang berlaku pada hari ini, yang sama ada kita nampak betul tak betul, baik tak baik ijtihad tadi, adalah merupakan keputusan daripada syura kepimpinan pasukan pejuang Palestin yang disokong pula oleh para ulama yang ada. Dan kemudian tujuannya ialah apabila kekejaman yang melampau yang dilakukan oleh rejim Israel dan rakyatnya terhadap Masjid Al-Aqsa dan terhadap orang-orang Palestin. Jadi oleh kerana kekejaman yang melampau, yang ini kalau kita tidak sekat, kita tak buat apa-apa, maka kekejaman itu akan sampai kepada peringkat yang di luar daripada batasan kita. Tak boleh nak fikir dah. Dan kemudian bukan saja begitu, kita pula yang membiarkan keadaan itu akan berada dalam keadaan dilaknat pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keputusan daripada syura itu mengambil keputusan untuk mengadakan perlawanan. Dan perlawanan itu adalah merupakan sebahagian daripada tuntutan daripada agama. Jadi sebab itu kita nak kena buat semampu kita. Maka rejim Zionis Israel secara terang-terangan melanggar semua undang-undang dunia. Mereka melanggar undang-undang dunia. Kan, resolusi 242 yang menyatakan bahawa sempadan mereka ialah setakat ini. Tak boleh masuk ke Gaza, tak boleh masuk ke tebing barat, tak boleh masuk ke kawasan-kawasan orang Islam. Sempadan yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri setuju. Dalam perjanjian dengan Amerika, dengan Rusia, dengan sebagainya di United Nations pada tahun 1967. Mereka langgar semua perjanjian-perjanjian, semua undang-undang dunia, melanggar semua hak-hak kemanusiaan, melanggar semua hak-hak kehidupan di Palestin. Satu perkara yang tidak boleh dibiarkan. Jadi kezaliman itu akan menjadi bermaharaja lela sehingga berleluasa. Maka pada ketika itu hidayah Allah, rahmat Allah akan ditangguh. Nabi kata, kan, azab Allah akan turun. Maka sahabat tanya, masa bilakah ya Rasulullah azab Allah akan turun walaupun masa itu ada orang soleh, orang baik-baik? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya,
apabila maksiat, kemungkaran, kekejaman, apabila perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kejahatan itu melebihi daripada perkara yang bersangkut paut dengan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini kita lihat apabila mereka sudah mula melakukan sesuatu yang melampaui batas. Sila rujuk ceramah saya semalam. Apa dia perkara melampaui batas itu? Saya dah cerita panjang dah semalam. Jadi, maka perkara ini tidak boleh dibiarkan. Maka mereka yang ada mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada sebagian daripada kamu melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sini kita lihat daripada apa yang dilakukan sini, kita boleh buat semampu, kita buat semampu. Hari ini kita tak mampu nak pergi sana, tak apalah. Kita buat apa yang kita mampu, doa. Kita kena doa. Boleh bagi apa ni, dana, bantuan untuk apa-apa yang kita rasa penting, kita bagi. Boleh doa, kita doa. Kita buat apa yang kita mampu. Maka wajiblah kita bersatu. Ini seruan. Wajib kita bersatu dan mendukung para pejuang Palestin Al-Aqsa ini dan membantu mereka dengan segenap kemampuan. Wajib kita tolong. Wajib kita tolong. Jadi menolong ini bukan lagi sunat, wajib. Maksudnya apa? Kalau kita boleh tolong A, tolong bawa dana, boleh tolong tenaga, kepakaran, kemahiran. Kita buat kempen. Kita bantu semaksimal yang kita mampu. Kurang-kurang doa. Bangun malam, doa, minta. Ini sebahagian daripada pertolongan yang kita wajib buat bersama-sama dan mendukung. InsyaAllah, saya akan panggil untuk satu pertemuan nanti. Saya minta tuan-tuan dan puan yang berkelapangan sila datang dan hadir. Kita nak bincang tentang tindakan-tindakan yang high impact. Yang seterusnya ialah kita menyeru kepada para duat, mereka yang menjadi pendakwah-pendakwah. Dan juga pertubuhan Islam agar dapat memperkuatkan sikap perlawanan Palestin ini dalam memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Jadi kita menyeru semua para duat, orang yang ada kesedaran Islam, orang yang ada pertubuhan Islam, supaya mereka mengambil bahagian untuk memberikan sokongan dan memperkuatkan sikap, membina sikap umat, supaya umat berada dalam keadaan bersama-sama dengan perjuangannya. Ini satu perkara yang penting yang untuk kita sama-sama rasai dalam kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya, kami menyeru kepada semua rakyat dan umat Islam seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia untuk mendukung dan memperjuangkan kiblat yang pertama, itu Masjid Al-Aqsa, daripada terus dihina, terus dicemar dan bakal menuju kepada perampasan. Kerana masjid nak dirampas. Ini seruan ni dah sampai ni. Sebelum ni saya sebut mereka nak rampas, mereka nak runtuh, mereka nak buat sebagainya kan. Kita tak sebut tentang seruan untuk kita bantu. Sekarang ni dah sampai peringkat untuk kita membantu. Dan jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita bimbang, kita termasuk dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peluang sebenarnya. Jangan kita rasa, susahnya nak lawan ni, macam mana nak buat ni. Susah. Sebenarnya kita nak lihat perkara yang berlaku ni adalah perkara yang akan membawa kepada kebangkitan, tajdid. Ini sebagai dia punya permulaan, muqaddimah. Selepas ini dia akan ada kesatuan ummah yang bersama-sama menuju ke sana. Inilah perkara yang paling ditakuti oleh Yahudi dan Israel. Jadi apa mereka akan buat? Apabila mereka melihat umat Islam sudah mula bersatu, mula membina kekuatan di peringkat antarabangsa untuk melihat semula perjuangan Baitul Maqdis. Melihat Baitul Maqdis semula, maka ketika itulah mereka akan minta berdamai. Dia kata dah banyak mati, dua pihak dah mati, dua pihak dah rugi dan sebagainya, maka marilah kita berdamai. Dan United Nations, pimpinan dunia akan minta supaya berdamai. Berdamailah. Siapa yang tak nak berdamai ni, mereka ni sebenarnya adalah merupakan orang yang mengganaslah dan sebagainya. Jadi apa kita nak buat pada masa tu? Jadi insya-Allah kepimpinan akan buat keputusan yang sesuai. Tapi nak sebut kat sini, kan inilah yang akan berlaku. Sebab dia takut. Apa yang dia takut? Ada mujahidin daripada Malaysia datang, mujahidin daripada Indonesia datang, mujahidin daripada orang-orang yang nak berjuang daripada Egypt datang masuk. Egypt dah mula nak masuk. Daripada Jordan dah mula nak masuk. Daripada Syria nak masuk.
Iraq nak masuk, orang yang Islam ni, yang beriman ni, mula daripada pelbagai tempat masuk, kumpul untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka pada masa itulah mereka akan buat damai. Kalau boleh kontrol macam sekarang, dia boleh kontrol lagi. Walaupun dalam keadaan ketakutan, dia masih lagi boleh kontrol. Wah, dia kata tak apa, kita boleh bom lagi, boleh bom, bunuh orang mana kat mana, kat sini, bunuh semua. Ketika dia boleh buat begitu, sebab kita semua masih lagi tercengang, masih lagi mimpi, masih lagi teringat bola sepak, masih lagi teringat badminton, menang kalah, hoki menang kalah, masih lagi teringat aku ni tak makan lagi, masih teringat aku ni tak ada kerja, masih teringat benda dunia lagi. Masa umat Islam dalam keadaan, betul ke perang? Ada pula tanya dengan saya, Ustaz, betul ke kita tengah perang ni, Ustaz? Betul ke ini propaganda aja? Betul ke perang? Kalau perang ni macam ISIS ni macam pengganas. Kita kena lawan pengganas. Dia nampak pula orang Islam tu pengganas. Jadi umat Islam tengah dalam keadaan hari ni, dalam keadaan terpinga-pinga, terkejut. Betul ke ni? Ini Mahdi nak datang, betul ke nak ada kebangkitan ni? Betul nak tajdid? Ni kita sekarang ni macam ini. Tetapi setelah berlaku masa, maka akan sampai masa umat Islam akan betul lah. Ni bukan mimpi, ni bukan cerita, ni bukan berita-berita sahaja. Ini betul. Maka pada masa itulah orang yang ada iman tercabar imannya. Orang yang mentauhidkan Allah tercabar tauhidnya. Orang yang berjuang tercabar perjuangannya. Maka sebahagian daripada mereka akan bangkit. Maka kita akan melihat mula ada kebangkitan. Sebab kan, ni bukan nak tolong Gaza, ni bukan nak tolong Palestin, ini nak tolong bebaskan Al-Aqsa. Inilah yang paling ditakuti. Sebab tu tema saya mula-mula dulu, mari bersatu untuk Palestin. Bersatu untuk Palestin. Itu dulu antara tema mula-mula awal masa mula-mula kita bercakap pasal Palestin. Bersatu untuk Palestin. Tapi tak nampak mesti nak bersatu macam mana. Kita dah bagi derma, kita dah buat macam-macam. Nak bersatu kat mana? Pada hari ni kita nampak. Apa dia? Setelah kejahatan Yahudi memuncak. Kejahatan sampai peringkat kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Sampai peringkat macam tu. Maka pada ketika itulah kita melihat umat Islam akan nampak hala tujunya. Kita kena buat begini. Orang silat pun kata, aku dah belajar silat 30 tahun, dah tua dah sekarang ni. Inilah masanya nak syahid. Orang-orang berniaga pun, inilah nak syahid. Semua pakat-pakat fikir. Apabila sampai waktu orang beriman mula berfikir untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masa ketika itulah mereka menawarkan perdamaian. Perdamaian, tiba-tiba tak jadi damai. Maka ditangkaplah orang begini. Ini semua ekstrim. Siapa yang nak bersama Hamas, siapa yang nak bersama dengan orang-orang yang nak lawan Israel ni, ini semua pengganas. Maka bermulalah perpecahan, bermulalah kita kata penangkapan zalim dan sebagainya. Ini masa tak lama. Tetapi peperangan ini kita jangka lama. Peperangannya akan makan masa. Sebab tu dia bukan hanya sekadar seminggu, 2 minggu ni. Kita jangan fikir dia setakat macam kita hari ni, Gaza 20 hari, 30 hari. Tak, ni kemungkinan lebih besar daripada tu. Wallahu alam, tapi tengok tu. Tapi adakah benda ni perlu? Kena ada ke benda ni, perang ni? Kena ke kita buat ni, Ustaz ni? Kena ke kita nak bersusah payah ni, banyak mati ni? Kena ke? Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan berlaku, maka ini satu keperluan. Sebab itulah nombor 1, la tahzan. Jangan bersedih. Jangan bersedih sebab memang kita akan susah ni. Tapi di hujung akan ada kemenangan. Sebab tu umat Islam nak kena benar-benar yakin dengan Allah. Inilah masa Allah menguji keyakinan kita. Allah menguji akidah kita. Betul ke kita ni betul-betul bersama dengan Al-Quran, hadis, atau kita hanya cakap je? Betul ke kita bersama ni? Allah akan uji ni. Dan akidah kita akan diuji. Maka wajiblah kita bersatu mendukung, dan wajiblah kita menyeru memperkuatkan sikap perlawanan. Perlawanan ini tak lama lagi dia akan cakaplah ni pengganas. Maka kami menyeru kepada rakyat, kepada umat Islam seluruh dunia untuk mendukung perjuangan kiblat yang pertama, iaitu Masjid Al-Aqsa. Daripada terus dihina, dicemari, dicabuli, dirampas. Dia akan rampas. Ingat firman Allah. Ini surah Al-Mujadalah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli
Innallaha qawiyyun aziz. Sadaqallahul azim. Apa Allah sebut? Siapa yang nak menyahut seruan ini? Maka Allah kata, telah difardukan, Allah telah tetapkan, kataballah. Allah telah tetapkan bahawa orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Allah, bersama dengan perjuangan jalan Allah, dan bersama dengan warusuli dan rasul-rasul Allah, mereka akan diberikan kemenangan. Allah kata menang. Siapa yang bersama dengan perjuangan ini, confirm menang. Allah dah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Kataballah la'aghlibanna. Allah telah tetapkan bahawa siapa-siapa yang bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka la'aghlibanna, Allah akan menjadikan dia menang. Allah akan jadikan dia menang. Allah akan bagikan kemenangan pada mereka. Al-Mujadalah ayat 21. Jadi kita nak kena hari ni, siapa yang bersama ni dia menang. Siapa yang bersama dia menang. Kita ni ingat, kita dah menang dah, tapi hati kita masih takut, masih lagi perasan bahawa kita ni masih lagi tak ada duit lagi ni, nak berjuang macam mana. Kita ni tak nak makan pun susah, beras pun sikit, macam mana nak buat. Kita nak buat macam mana ni, banyak benda kita kurang. Tuan-tuan dan Allah nak sebut kat sini. Ini poin penting ni saya nak sebut. Sila dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kalau kita beriman, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Saya nak bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak hadis. Saya baca satu cukup lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu. Nombor satu, ilmu. Maknanya orang yang benar-benar ada ilmu yang boleh membawa cahaya. Dan ilmu ini ilmu yang bertepatan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang digunakan untuk dunia, untuk nafsu, nak mengikut arus. Dia bagi fatwa supaya ikut arus. Tapi dia bagi fatwa untuk mengikut tuntutan-tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi. Tuntutan-tuntutan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ni akan diangkat. Ilmu yang ada, ilmu macam mana nak jadi kaya. Bacalah kul wallahu ahad 500 kali satu malam, amalkan, maka nak jadi kebal. Ilmu nak jadi kebal. Bacalah surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, amalkan sekian, maka akan jadi kaya. Ilmu nak jadi kaya. Tapi guna Al-Waqi'ah, guna Quran, guna hadis. Bacalah doa-doa sekalian, buatlah solat duha, sekian untuk jadi kaya. Kamu kena belajar macam mana makrifat Allah, kenal af'al Allah, kenal sifat nama Allah, kenal segala-galanya supaya kamu jadi kaya. Supaya kamu sihat, supaya kamu kuat. Berubat boleh rawat orang, beramal supaya boleh rawat orang. Kenapa beramal? Kerana saya nak jadi tabib, saya boleh merawat orang. Kenapa kamu buat sini? Sembahyang ni supaya saya dapat rezeki yang banyak, kerana nak mendapat rezeki. Maka di sini ilmu diangkat. Ilmu apa? Ilmu yang betul-betul membawa manusia kepada Allah. Bukan ilmu yang membawa manusia kepada dunia, membawa manusia kepada kehidupan yang hina. Mengejar pangkat, mengejar glamour. Ini ilmu yang ada pada hari ni. Macam mana nak terkenal macam Ustaz siapa yang terkenal ni? Ustaz Ajah Idrus. Macam mana nak terkenal macam Ustaz Khalid Abdul Samad? Macam mana nak terkenal macam Ustaz Auni? Macam mana nak terkenal macam sekian. Dia pun cakap rahsia mereka ni terkenal apa sebagainya sebab ada tim media, ada media team. Dia orang ada tim media. Tim media macam mana? Tim media lah, TikTok keluar, Instagram keluar kat YouTube, keluar dekat apa namanya FB, keluar sini, keluar sana, social media sebagainya. Bila dia orang kuat social media, terkenal lah. Oh, macam itu ke yang Dr. Rozaimi buat? Macam itulah Dr. Rozaimi buat, macam itu. Jadi kita lihat rupa-rupanya terkenal tu bukan nak kata dia orang ni tak terkenal apa tak, tapi nak sebut sini kan media. Jadi
Bukan dia orang, orang lain pula, orang lain. Masuk TV, masuk media masa supaya terkenal. Mengajar supaya jadi famous. Mengajar supaya dapat duit. Mengajar supaya dapat projek. Saya tak sebut. Tadi saya nak sebut orang terkenal, nama tu semua terkenal belaka tu. Semua terkenal belaka tu. Orang yang memang berkualiti lah, quote and quote, berkualiti. Jadi nak sebut kat sini, kadang-kadang kan bila kita berceramah, kadang-kadang supaya kita terkenal. Bila kita bekerja supaya kita dapat gaji. Nampak macam ibadah, solat duha. Nampak macam ibadah, baca waqiah. Nampak macam ibadah, zikir. Tapi rupanya nak kebal. Rupanya nak dapat dunia, nak dapat duit. Boleh cari orang boleh jadi jodoh. Macam-macam. Jadi kerana itu, niat tu dah menjadi. Jadi ilmu yang benar-benar membawa manusia kepada Allah ni hilang sikit-sikit. Ilmu nak membawa manusia kepada dunia ni banyak. Jadi tidak akan berlaku kiamat sehingga ilmu itu makin kurang. Ulama-ulama soleh akan meninggal. Seorang-seorang ditarik. Seorang-seorang meninggal dunia. Seorang-seorang tuan-tuan guru kita meninggal dunia. Orang soleh-soleh meninggal dunia. Orang yang berani tegur. Macam Ustaz Ada Idrus. Kalau dia tegur, dia berani. Dia tegur je. Kan? Berani dia. Dia tegur je. Salah ni, betul ni. Salah ni, betul ni kan. Jadi dia berani. Orang berani tegur. Macam itu. Ulama-ulama yang berani susah nak cari lah sekarang. Baik. Kemudian begitu juga. Kata Nabi, banyaknya gempa bumi, bencana alam. Maknanya apa dia bencana alam? Yang pertama susah, kita confuse. Betul tak betul, mana satu tak betul, mana satu betul ni, confuse. Dari sudut akal kita, sudut hati kita nak ikut mana orang alim yang betul-betul soleh ni, yang mana satu. Yang kedua dari sudut bencana alam, gempa bumi, banyaknya gempa bumi. Ini pun kesusahan juga. Kemudian masa berlalu terlalu pantas. Masa laju, kita tiba dah habis hari, dah habis dah Jumaat, baru sembahyang Jumaat, rasa baru sembahyang Jumaat, tengok dah sembahyang Jumaat semula. Jadi kita nampak masa berlalu dengan pantas. Kemudian terzahirnya fitnah kan, fitnah, umpat mengumpat. Kadang-kadang nampak sembahyang, baca maksurat, baca cadap semua, tapi rupanya suka memfitnah orang, suka mengumpat orang. Kadang-kadang dia bagi ceramah elok, tapi suka fitnah orang, mengumpat orang. Dan banyaknya al-harju. Al-harju ni apa? Pembunuhan, kematian. Dan sebahagian daripada kamu pula banyak harta. Sebahagian kita kaya. Allah bagi kaya. Jadi kita lihat ni, Nabi menggambarkan akan berlaku sesuatu yang menyusahkan. Menyusahkan iman, menyusahkan tauhid, menyusahkan takwa. Tapi yang kaya, dunia. Yang mati, dibunuh. Yang ada ilmu pula sesat dengan ilmunya. Yang ada apa ni rumah sesusah dengan gempanya, susah dengan bencana alamnya, fitnahnya dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita melihat peperangan demi peperangan yang berlaku ini, maka sebenarnya kita sedang menuju kepada kesusahan demi kesusahan. Memang kita akan susah. Dan begitulah kesusahan itu sebenarnya. Ini saya katakan, ambil perkataan saya ni, ambil sungguh-sungguh. Semua akan membawa kesusahan, tapi kesusahan itu, kepayahan itu, keperitan itu, kesakitan itu, ancaman dan ketakutan itu bagi awliya Allah, bagi mereka yang dekat dengan Allah, bagi mereka yang berjuang perjalanan Allah, bagi mereka yang mempertahankan Islam, nak membangkitkan Islam, mempertahankan Masjid Al-Aqsa, membina kekuatan umat. Maka kesusahan itu bukan sebab kifarah ataupun bukan sebab yang dia ni banyak buat salah, bukan balak bencana. Jadi kesusahan demi kesusahan, kematian kita akan nampak sekarang ni, dah mula nampak lah. Kita akan nampak lagi besar, makin besar. Maka kesusahan itu sebenarnya Allah SWT nak menaikkan darjat para awliya-Nya. Jadi kita ni banyak dosa, kita ni banyak kelemahan, kita ni banyak penyakit, banyak keaiban yang kadang-kadang kita pun tak perasan. Yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Nak bertaubat lagi dah susah nak taubat sebab dah tak perasan kelemahan kita, keaiban kita, dosa kita, mungkar maksiat kita, yang kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah, kita tak sedar. Maka cara Allah SWT nak membersihkan dosa-dosa kita, cara Allah SWT nak membersihkan perkara yang ada pada kita yang menghalang kejayaan. Sebab Allah bagi kesusahan ni, kesusahan yang memuncak.
Kesusahan yang melampau, memuncak ni. Mati, kan, harta hilang, semua memuncak. Kesusahan, perpecahan, pergaduhan, boikot, macam-macam kesusahan. Kita rasa, susahnya, ya Allah. Kan, tinggal kita rasa nak ikut arus lah. Tak apalah, aku ikut arus lah. Tak apalah ikut arus. Susah. Memang Allah bagi susah. Kenapa Allah bagi susah? Sebab Allah nak buang dosa-dosa kita, maksiat kita, mungkar kita. Terutamanya dosa maksiat yang kita buat, yang dah jadi darah daging kita, yang kita tak sedar. Kenapa Allah nak buang dosa itu? Kerana dosa itulah yang menghalang kita untuk berjaya, yang berhalang umat untuk menang. Kenapa umat tak menang hari ini? Kenapa hari ini umat dalam keadaan ditindas, dizalimi, dikepung, dibom, dibunuh, ditangkap? Kerana umat mempunyai dosa-dosa yang kita pun tak tahu kita berdosa. Kita tak perasan kita berdosa. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, lidah kita berdosa, hati kita berdosa. Berdosa dengan Allah, berdosa dengan manusia. Maka Allah SWT dengan sikapnya, sifatnya yang maha agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Allah yang maha suci, maha hebat, maha sempurna, Al-Azim. Maka Allah nak memberikan kemenangan pada kita, maka diberikan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, sehinggalah berakhir dengan kemenangan. Kenapa kita menang? Kenapa kita berjaya? Kenapa kita boleh membangkitkan Islam tajdid? Kerana Allah dah cabut dosa kita satu. Dosa yang menghalang kita untuk menang tadi. Dan dosa itu dicabut dengan kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Peperangan, pembunuhan, masalah ekonomi, masalah bencana alam, masalah kematian, masalah keluarga, semua masalah. Jadi semua masalah yang Allah bagi, semua problem, semua kesusahan, semua ketakutan, semua ancaman yang berlaku kepada umat di akhir zaman ini, kerana Allah nak menghapuskan dosa-dosa mereka. Kerana dosa itulah yang menghalang umat untuk mencapai kejayaan, umat untuk menang. Kenapa kita tak boleh menang? Jumaat lepas di Baitul Maqdis, 50,000 umat Islam solat Jumaat. 50,000, bayangkan, 50,000, bukan 5,000. 50,000 umat Islam solat Jumaat di Baitul Maqdis. Jumaat yang lepas sebelum perang. Perang mulai Sabtu. Jumaat 50,000 sembahyang penuh sampai keluar-keluar sembahyang Jumaat. Setelah berlaku hari raya Yahudi, mereka buat macam-macam, rakyat umat datang sembahyang Jumaat 50,000 orang. Bayangkan, 50,000 orang berdoa minta ke Allah, ya Allah, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami. Allahumma ansur Islam wal muslimin, berilah kemenangan kepada Islam dan muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Kita doa semua 50,000 itu kat Masjid Aqsa sahaja, tempat tanah haram, tempat yang kita kata mustajab doa. Di Baitul Maqdis, di Baitul Haram, di Mekah, di Madinah, doa juga. Tapi kenapa Allah tak mustajabkan? Kenapa doa-doa itu Allah tidak terima? Yang doa itu bukan sikit. Di Baitul Maqdis saja 50,000 orang. Kerana dosa-dosa umat, dosa ulama, dosa pemimpin-pemimpin Islam, dosa para duat, dosa kita semua menghalang kejayaan dan kemenangan. Allah tangguhkan kejayaan dan kemenangan kerana dosa-dosa yang ada pada kita. Maka apa yang berlaku pada hari ini, kesusahan, kepayahan, penderitaan, ancaman, ketakutan, kesedihan, segala perkara yang berlaku kepada kita pada hari ini, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Dosa umat, ulama, dosa pemimpin, umara, dosa para duat, dosa mereka yang bekerja, para amilin, para mujahidin, dosa semua. Allah nak menghapuskan satu-satu, sehingga apabila telah terangkat dosa-dosa tersebut, maka ketika itulah Allah akan memberikan kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang. Jadi kesusahan demi kesusahan yang diterima oleh umat pada hari ini, akibat daripada peperangan, akibat daripada kezaliman musuh-musuh, pengepungan dia, macam-macam dibuat, bencana alam, maka semua itu adalah merupakan pembersihan. Dan sebab itulah ini adalah sebahagian perkara yang perlu kita lalui,
yang kena kita lalui walaupun susah dan payah. Ya sebab itulah kuncinya apa tuan-tuan dan puan pada malam ni saya nak sebut. Kuncinya ialah sabar dan redha pada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan husnul zan. Husnul zan dengan Allah. Kita berbaik sangka dengan Allah. Salamatus sadr, kita berlapang dada. Kita tenangkan hati kita untuk kita sabar dan untuk kita redha. Bila Allah bagi susah, sabar. Bila Allah bagi susah, sabar. Kan? Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, kuatkan sabar kamu. Warabitu, dan ikat diri kamu dengan perjuangan dan kesabaran. Jadi inilah kejayaan. Ya sebab tu kita nak kata hari ini kita akan nampak kesusahan. Memang 50% lebih kita kata di Gaza sekarang dihancurkan oleh bom-bom yang datang. Memang susah. Dan kita pula nak kena rasa kesusahan sahabat kita tu. Sehingga dengan kita cuba membantu mereka. Kita hari ni boleh makan, dia orang tak ada makanan. Kita di sini ada ubat, dia orang tak ada ubatan. Kita sini ada pelajaran pendidikan, dia orang sana sekolah dibom. Kita boleh sembahyang di masjid berjamaah, di sana masjid diletupkan. Kita boleh pergi hospital di sini sakit buat pembedahan, rawatan, di sana hospital dihancurkan. Jadi kita yang berada di tempat aman ni kita kena bantu. Kena secara unity, solid membantu mereka. Sebab tu hari ni tuan-tuan dan puan Allah, tak semua orang yang berfikiran macam mana yang kita fikir pada hari ni. Tak ramai. Tetapi yang tidak ramai itulah yang akan Allah bersihkan diri mereka dan kemudian Allah akan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menang. Allah akan bagi menang. Jadi sebenarnya janji Allah menang. Janji Allah menang. Jadi istiqamah lah kita dengan amalan-amalan akhir zaman, terutamanya yang telah diberikan oleh para murabbi kita. Kita kena istiqamah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita kena ada murabbi. Kita kena ada orang yang boleh mendidik kita, mengajar kita, membimbing kita. Dan kemudian daripada bimbingan dan didikan itu, orang yang telah ditarbiyah mesti ada. Dan kita mesti ada sahabat-sahabat, mesti ada jamaah yang faham akan apa perkara yang sedang berlaku. Dan kita kena istiqamah dengannya. Jadi untuk malam ni saya nak bagi satu kunci yang akhir sebelum saya tutup. Besok kita sambung, insya-Allah. Besok kita sambung. Kalau tak ada apa kita sambung. Apa dia? Segala yang kita lakukan pada hari ini, segala yang kita nampak susah, senang sebagainya, peperangan, pembunuhan sebagainya, kita melihat dengan kacamata iman. Macam mana kita nak latih melihat dengan kacamata iman? Macam mana yang kita ikrar di dalam solat? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi ila akhir. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Allahu akbaru kabira, kita puji Allah. Allah Maha besar, segala nikmat daripada-Mu, segala puji padamu ya Allah. Semua sekali kita puji puji Allah. Kemudian wajjahtu wajhiya. Kemudian kita menghadap Allah. Wajah tu ni bahasa Arab kata bertawajuh. Ini kunci kita nak latih ni. Dalam masa 1 tahun, 2 tahun ni, kita kena latih. Bermula dengan tawajuh, maknanya hati kita menghadap Allah. Nak kena latih. Sembahyang kita menghadap Allah, zikir kita menghadap Allah. Kan? Kita bekerja menghadap hati kita. Fizikal kita boleh menghadap mana-mana. Nak menghadap barat, timur, barat, mana-mana, selatan ke utara ke, boleh menghadap mana-mana. Kita nak menghadap makanan, fizikal. Tapi hati kita menghadap Allah, bertawajuh. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajah aku. Maknanya wajah ni maknanya kita menghadap Allah. Hati kita sentiasa merasai. Kita nak tengok Allah tak boleh. Merasai. Apa nak merasai ni? Yang kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita tengok anak-anak kena bunuh. Kita tengok rumah-rumah kena letup, hospital kena letup, tengok sahabat-sahabat kita perang berjaya mengalahkan Zionis, dapat tawanan, kita nampak benda yang menggembirakan kita. Kita nampak benda yang menyedihkan kita. Dia ada positif, ada negatif tadi kan. Menyedih, yang menakutkan kita. Jadi
Kita melihat dengan iman, dengan melihat kita sedang menghadap Allah. Maknanya kesenangan, kan, semua itu daripada Allah. Kesusahan, semua daripada Allah. Kita rasa diri kita ni Allah, Allah, Allah. Nah, jadi kita melihat tadi. Bila kita melihat dengan kita menghadap Allah tadi, maka kita nak kena rasa, ya Allah, Engkau yang tentukan semua yang ada. Engkau yang jadikan semua yang ada. Maka kepada Engkau aku kembalikan. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kepada Allah kita kembalikan. Maknanya kita baik sangka dengan Allah. Kita baik sangka dengan Allah. Kita berlapang dada dengan Allah. Salamatus dar. Kenapa? Kerana kita hamba. Aku hanya hamba, ya Allah. Engkaulah Tuhan. Aku hamba, ya Allah. Engkaulah Tuhan. Jadi wajah tu wajhiyah. Kita menghadap Allah. Hati ni kita kena latih menghadap. Baru kita boleh nak berjuang. Baru boleh nak berdepan dengan musuh. Kita nak berdepan musuh, kita nampak musuh. Kita nampak musuh. Hati kita tak boleh detect, tak boleh kesan, tak boleh rasa kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Tak boleh rasa. Jadi macam mana kita nak berjihad? Nak melawan, nak bangun malam. Tak boleh bangun malam kalau hati kita tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh merasai kebesaran dia. Jadi ini latihan. Ini sebagai pesanan untuk kita nak tutup ni, kesimpulan ni. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala perkara-perkara yang ada dalam hidup kita ni, kita nak kosongkan. Macam mana nak buat? Macam mana nak bertawajuh tadi? Kita nak kosongkan. Apa yang dalam hati tu ni? Ada dunia. Ada 4 benda menghalang kita. Ada 4 benda yang menghalang kita, yang kiranya ada dalam hati kita rosak. Maksudnya sekiranya ada dalam hati kita dirosak. Yang pertama sekali, dunia. Kita dalam hati kita ada benda yang kita nak capai. Dunia, bukan Allah. Kita buat sesuatu, nak dapat Allah, redha Allah. Tapi nak dapat dunia juga, rosak. Rosak. Saja aku sembahyang duha, 2 rakaat, tunai. Kerana Allah. Tapi dalam hati kita ada juga nak dapat kaya. Kerana kaya. Kalau tak nak kaya, tak ada kaya, tak sembahyang duha kita. Kalau kita dah kaya, besok tak sembahyang lah duha. Kenapa dah kaya? Tak sembahyang lah. Masa miskin je sembahyang. Kenapa sembahyang tu? Kerana nak kaya. Rosak. Rosak. Jadi, nombor 1, ad-dunia. Nombor 2, segala makhluk. Segala makhluk dalam hati kita rosak. Maka kita sembahyang, kita nak tengok makhluk nampak tak kita? Ada orang tengok kita tak? Maka jadilah riak. Jadilah sombong, takbur, jadilah ujub. Kita mula compare, banding-banding orang lain yang lemah, aku yang baik, aku yang baik. Bila makhluk ada dalam hati kita, juga rosak. Juga rosak. Yang ketiga, yang ialah segala perkara-perkara yang berkaitan dengan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Syaitan bisik. Kita dengar, kita ikut. Apa maksud bisikan ni? Benda yang terlintas dalam fikiran kita, dalam hati kita. Benda maksiat nampak bagus. Dosa nampak baik. Maksiat nampak bagus. Benda-benda yang Allah tak redha nampak best macam itu. Itu semua lintasan bisikan. Maka kalau ada dalam hati, rosak. Rosak kita. Tak boleh nak bertawajuh dengan Allah. Yang keempat ialah nafsu kita. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita nak, kita suka sangat, yang kita suka sangat, nafsu kita tu kita letak dalam hati kita. Sebenarnya nafsu ni kita kena letak di luar hati. Supaya nafsu tu, kita bukan kata nak bunuh nafsu. Kita kena ada nafsu untuk makan, untuk minum, untuk sebagainya, kena ada. Tapi bukan di dalam hati. Walaupun nafsu tu duduk di dalam roh kita ni, tapi kita kena dudukkan dekat luar. Apa yang dekat dalam? Al-iman, al-taqwa, itu kat dalam. Jadi bila ada 4 perkara ni dalam hati kita, kita agungkan dia, kita ikut saja apa yang dikehendaki oleh 4 perkara ni, maka kita tidak akan boleh bertawajuh kepada Allah. Kita tak boleh nak menghadap, nak tunduk pada Allah, nak merasai kebesaran Allah. Tak boleh. Walaupun zikirlah kita sampai 2 juta kali, 3 juta sehari. Berzikir, 3 juta berzikir. Selawat, 100 juta. Tapi hati kita masih ada 4 perkara ni. Dia akan menjadikan hati kita ni rosak. Tak boleh bertawajuh. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam, kita berselawat sampai 100 juta kali. Tapi hati kita ada dunia dalam tu. Maka kita menyebut selawat, kita berzikir dengan zikir nafasnya, zikir jantungnya, dengan zikir matanya, semua kita berzikir.
Tetapi hati kita masih ada perkara yang merosakkan, maka kita tidak boleh bertawajuh pada Allah. Sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba ingat dunia. Ingat dunia. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Fatihah semua. Tapi hati kita ada dunia. Hati kita masih ada ambil makhluk. Makhluk ni apa? Yang kita suka, yang kita tak suka. Yang kita suka, sayang sangat. Yang kita tak suka, dengki, hasad, benci, marah. Itu yang kita tak suka. Dalam hati. Itu merosakkan kita. Merosakkan amal. Sembahyang kita, zikir kita, Quran kita. Tidak boleh bertawajuh kepada Allah. Tak boleh. Ini macam mana kita nak sebut pasal perjuangan? Macam mana nak sebut pasal jihad? Macam mana nak sebut ribat? Kita akan bincang pasal ribat. Sebab kita akan kehilangan yang lain sekiranya hati kita tidak boleh menghadap Allah. Kita dah baca, sebab tu kita baca dalam surah, dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya. Kan, wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajah aku. Wajah ni bukan muka saja, roh kita, hidup kita, seluruh kehidupan kita ni. Ini sebagai untuk kita sama-sama berhadapan dengan kesusahan. Jadi insya-Allah esok kita akan bincang sambung tentang kesusahan, halangan-halangan peperangan dan jihad, dan kemudian insya-Allah macam mana nak bahagia dalam susah. Macam mana kita nak berbahagia dalam kesusahan. Bila kita boleh bertawajuh kepada Allah dengan cara kita membuang empat benda ni, kita buang ni, jangan duduk dalam hati. Kena buang ni, maknanya kita kena letak tepi lah. Tepi ataupun di luar. Jangan duduk kat dalam. Jadi daripada situ kita bermula, insya-Allah esok kita akan bincang macam mana nak sabar ni. Kuncinya sabar. Macam mana nak sabar? Macam mana nak buang ketakutan? Insya-Allah kita akan bincang sikit besok, supaya kita akan pergi kepada apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuncak kepada jihad. Kemuncak kepada Islam itu al-jihad fi sabilillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, dalam kategori orang-orang yang boleh bersama-sama dengan al-mahdiyin, orang yang akan melakukan tajrid. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita jangka peperangan ni akan berlanjutan. Mungkin bulan, mungkin makan tahun. Saya ingat, mungkin kalau makan tahun pun mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun. Tak lama dah. InsyaAllah, mungkin tahun 2025 berlaku sesuatu yang besar dan kita akan berhadapan dengan kemenangan, insyaAllah. Tapi nak menuju kepada kemenangan tu, dosa, mungkar, maksiat, keaiban kita, kelemahan kita kena kikis, buang. Sakit nak buang ni. Sakit buang. Tapi kena buang. Buang dengan apa? Buang dengan mujahadah, kesusahan. Buang dengan kesusahan. Melawan nafsu, melawan dunia. Melawan bisikan syaitan. Melawan makhluk, kehendak makhluk. Melawan. Maka bila melawan perkara-perkara itu, maka insya-Allah Allah akan bersihkan diri kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita doalah ke dalam golongan orang yang al-mahdiyin, orang yang mendapat hidayah. InsyaAllah esok kita akan sambung, jika Allah izin kita akan sambung insyaAllah perkara ni, sebab kita nak kena buat sampailah insyaAllah. Kalau siapa yang ada masa weekend nanti, mungkin akan ada satu pertemuan, kita akan jumpalah insyaAllah di, tak tahulah sama di Kuala Lumpur ataupun di Melaka. Kita akan ada satu pertemuan untuk kita bincang-bincang insyaAllah. Saya dah melepasi 2 minggu. Doktor kata 2 minggu kena rehat dekat rumah, tak boleh keluar, tak boleh apa. Jadi alhamdulillah dah melepasi 2 minggu ni. Jadi kemungkinan besar bolehlah nak keluar. Sebenarnya dia suruh 3 minggu. Saya tawar-menawar dapat 2 minggu. Jadi bolehlah 2 minggu. Jadi insyaAllah mungkin weekend ni saya akan pergi ke tempat. Segini kita akan buat satu pertemuan. Siapa yang ada kelapangan dijemputlah insyaAllah, sama ada di Melaka ataupun di Kuala Lumpur atau di Selangor. Jadi kita akan buat pengumuman nanti insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kategori orang-orang yang boleh berjuang dengan penuh, dengan sepenuhnya. Bagi mereka yang mungkin terlepas kuliah-kuliah ataupun perkongsian kita untuk yang lepas, tolong ikuti daripada kuliah yang pertama, sampailah sekarang dah kuliah yang keempat. Cuba tengok, sebab dia ada sikon dia. Saya tak ulang benda yang dah lepas, jadi supaya banyak benda saya nak sampaikan, banyak sangat benda. Jadi saya terpaksa buat secara bersiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat membentuk satu kefahaman yang jelas, dan insya-Allah mudah-mudahan daripada kefahaman yang jelas, amal kita akan jadi jelas, dan daripada amal yang jelas itu mudah-mudahan dia akan bersih
dan membawa kepada kemenangan, insya-Allah. Siapa yang bersama Allah, siapa yang bersama Rasulnya, perjuangan yang Allah redha fi sabilillah, perjuangan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW itu, insya-Allah pasti menang. Bukan saya kata, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mujadilah, Mujadalah ayat 21, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah sururaha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ayyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah teruskan bangun malam. Cuba buat solat sunat hajat 2 rakaat. Minta Allah tolong. Mudah-mudahan kalau Allah SWT perkenankan, kita dapat kemenangan dengan cepat, insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.